Alhamdulillah, syukuran lillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita 25 Rajab, hari Khamis 27 Rajab. Ambo jumpa satu hadis disebut dalam kitab Al-Ghunyah bagi Syekh Abdul Qadir Jilani bab fadilat Rajab. Dia kata, inna fi Rajaba yauman wa lailatan, sesungguhnya pada bulan Rajab ini ada suatu hari, suatu malam. Faman shoma dzalikal yaum, sesiapa yang berpuasa pada hari itu, wa qamatin kal lailah, dan menghidupkan pada malam itu, kaman shoma mi'ata sanatin wa qama layadiha, seperti mereka yang mendiri dan menghidup dan berpuasa selama 100 tahun. Jadi tapi dia tak royak hari mana, malam apa. Jadi nampaknya bulan Rajab ni ada serupa semih meh dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi tak royak malam apa. Itulah malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Rajab ni rupanya ada juga semacam tu, berdasarkan sabda Nabi tadi. Sesungguhnya pada bulan Rajab ini ada suatu hari, suatu malam, siapa yang berpuasa pada hari tersebut dan beribadat pada malam tersebut seperti mereka yang berpuasa dan beribadat malam selama 100 tahun. Cumanya kata dalam kitab tu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bila aku amati, aku perhati, aku tilik, berat sangkaan aku, malam itu adalah malam di Isra' dan Mi'raj, dan hari yang di Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya malam 7 likur 27 Rajab. Jadi bagi kita yang suka mengejar kelebihan-kelebihan akhirat, jangan lupa kita jadikan malam 27 dan hari 27 kita agenda untuk kita puasa sunat dan pergi duduk malam tu sikit. Pergi duduk malam ni mudah je. Kita nak menghidupkan sesuatu malam mudah je. Caranya jaga semaya fardu isyak berjemaah. Situ kita boleh sebelah malam dah. Situ tu kita boleh separuh dah ibadat malam. Dan setelah lagi kita jemaah fardu subuh. Bila kita jemaah fardu subuh setelah lagi, maka kita boleh pula sebelah lagi. Maka jadilah seperti orang yang beribadat sepenuh malam. Mudah ya. Sebab tu kita, kalau kita termasuk dalam golongan orang yang payah bangun nak sembahyang tahajud, jaga-jaga nak sembahyang malam, kadang-kadang nak hidupkan malam, tapi kita tak sewi hilang kelebihan tu, nak buat gano. Mudah ya. Jaga sembahyang isyak berjemaah. Jemaah sembahyang isyak. Kerana jemaah isyak ini merupakan ibadat malam dah awal. Dan jaga jemaah fardu subuh, kerana dia juga merupakan ibadat malam akhir. Tu hadis Nabi tu. Jadi kita dah tak bangun sembahyang malam, bangun pun kadang-kadang. Isyak, maya isyak pun tak jemaah, maya subuh pun tak jemaah. Saja sungguh dah. Tu dia. Saja sungguh. Jadi hari 27 Rajab kita puasa. Sahaja aku sunat puasa bulan Rajab.
Pahala puasa bulan Rajab pun boleh, pahala puasa hari Senin pun boleh, pahala puasa hari 27 pun boleh, pahala puasa sunat ujung bulan pun boleh. Pak dah lesa. InsyaAllah pakat-pakat kita puasa. Puasa situ tu dengan 3 sebab. Satu, nak dapat kelebihan tadi. Yang kedua, syukur pada Allah. Allah anugerahkan hari itu satu kurniaan yang sangat agung, yang sangat besar kepada kita. Apa dia? Tuhfatul Mi'raj, buah tangan Isra' Mi'raj. Nabi kita menghadap Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj. Majlis penghadapan secara rasmi, raja-raja besar, dia tidak akan biarkan orang balik dengan tangan kosong. Dia akan bagi hadiah. Hadiah tersebut mesti special. Begitulah Rasulullah. Selepas menghadap Allah, bila baginda nak pula, Allah Ta'ala bagi buah tangan. Dia panggil Tuhfatul Mi'raj, buah tangan Isra' Mi'raj. Apa dia? Semaya 5 waktu sehari semalam. Oi, besar. Semaya itu nur. Bila turun ke bumi, turunnya nur. Semaya itu burhan. Bila turun ke bumi, turunnya burhan. Dan banyak lagi rahsia-rahsia semaya yang dapat dalamnya. Kita dapat anugerah yang gemilang ini pada hari tersebut. Kita bersyukur pada Allah. Dan yang kedua, puasa kita tu tanda mentasdikkan peristiwa yang jatuh atas Nabi Isra' Mi'raj pada malam tu. Kerana mula-mula Nabi turun malam tu, esok tu bila Nabi royak kepada masyarakat kafir Quraisy, pakak tubik belakang, duk bandar, duk bukit, duk kedai, duk rumah pakak tubik. Bila Nabi royak, ada bakit lauk, ada jeruah, ada bu Nabi, ada bertepuk tangi, ada bersorok. Hak kafir ko hak kafir. So, yang kedua hak Islam dah jadi murtad dua. Banyak pengikut dia eka berita Nabi. Sehingga mereka kata, ya Muhammad, hak lepas-lepas dah berkakah meroyak dalam agamamu, berat dah, tapi boleh kira. Tapi hak ni sebuti ni berat terlajuk. Kata, macam mana lama boleh pergi ke Baitul Muqaddis? Semalam balik selalu sedaikan kami duk pergi sama-sama ngau auto pecuk ngapiak pun sebulan siapa. Pecuk sebulan kelik. Pamu naik pula langit. Masa tu tak ada jet, tak ada kereta api laju. Mana ada boleh percaya. Oh tu lah je bakit lawak sungguh. Nabi kecil hati dan sedih hati sangat bila orang mengingkari. Kita bila berlaku benda kita, benda sungguh, dan kita royak atas jalan harap demo terima untuk selamatkan demo bakit lawak, tak berasa dengan kita. Mesti berasa kecewa. Nabi bukan main rasa sedih. Tetapi yang menghiburkan Nabi pada masa itu sahabat-sahabat yang membenarkan Nabi. Tu dia. Mujur ada sahabat-sahabat yang membenarkan Nabi dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Abu Bakar dan sahabat-sahabat besar yang lain, mereka membenarkan Isra' Mi'raj. Sini baru Nabi jadi lega. Jadi Nabi lega. Maka bila kita puasa pada hari itu, kita menzahirkan tanda tasdik kita membenarkan Isra' Mi'raj yang jatuh pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan sebab tu iman kita jadi subur, jadi kukuh, jadi kuat. Pakai puasa dah. Baik. Wa qala musannifur rahimahullahu taala alaihi, muka surat 13. Bagi yang kena daripada bawah. Faidatun, ini suatu faedah. Ekoran daripada kaifa yathbutul hadithu ma'amal lahu wasful qidami. Ketahui olehmu ilmu gini ni, ilmu tasawuf ni, ilmu tahqiq. Dia berkata tasawuf mubtadi. Tasawuf mubtadi itu sebab kita penawar hati. Itu dia.
Tu mesti tak dapat tidak lah. Yang kedua, ilmu tasawuf peringkat mutawassit bertengah seperti kitab Minhajul Abidin. Yang ketiga, ilmu tasawuf peringkat tinggi sikit, sepertinya kitab Hikam Abi Madian, nama dia Kanzul Minan, Hikam Ibnu Athaillah, ataupun Hikam Abdullah Al-Haddad. Tujuannya ialah nak kikih kokok hati kita tu biar jadi lendik dengan Tuhan. Ni dia orang panggil cuci hati. Cuci hati ni dia kena bukan sekadar cuci daripada daki kotor hati dengan taubat dan istighfar. Itu mesti tak dapat tidak. Yang kedua, kena cuci dengan ilmu tasawuf. Pasal ilmu ni dia ada takluk. Dia ada takluk masing-masing. Ilmu syariat, ilmu fiqh. Takluk dia ialah pada anggota-anggota luar. Supaya kita tak terjatuh benda haram. Ilmu akidah dia bertakluk pada i'tiqad. Supaya i'tiqad kita jadi i'tiqad yang sahih, tidak syirik. Itu dia. Ilmu tasawuf takluk dia kepada hati. Supaya hati kita ni bersih, jernih, jerilah dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kan ilmu usuluddin syariat juga, tapi atas himeh untuk supaya iman kita tu tidak kena syirik. Ilmu syariat fiqh syariat juga, tapi atas anggota. Betul tak betul syariat kita, mana haram, mana halal, mana makan boleh, mana pakai boleh, mana kecek tak boleh. Ilmu tasawuf syariat juga, tapi syariat atas hati. Dia syariat atas hati, supaya kita boleh kenali hati kita, kelakuan hati kita, cara nak betul hati kita, supaya molek dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah ilmu-ilmu yang sangat-sangat mustahak dan penting, terutama ilmu hati. Kerana bila bersih hati, siapa kepada hakikat bersih, sebenar-benar bersih, maka dia berubah ma'ani jiwa diri kita. Sebab itulah pada malam Isra' Mi'raj, Jibril alaihi salatu wassalam turun kepada Nabi kita. Pada ketika tu Nabi kita duduk antara Hijri Ismail dengan Kaabah, duduk menyanggeng dengan dua sepupu dia, Ja'far dan Hamzah bin Abi Talib. Masa itulah Jibril papah Nabi kita pergi telaga Zamzam, belah dada. Waktu bik hati, belah hati, cuci hati, belah basuh dengan air Zamzam. Sudah basuh, basuh pula sekali lagi, sudah basuh, basuh pula sekali lagi, sudah basuh, belum baru bubuh semula dada. Dada Nabi kita dibedah dua kali. Kali pertama dibedah pada jaga Halimatul Sa'diyah. Dibelah, dicuci. Apa tujuan? Pembedahan fasa pertama untuk mengubah hati kita daripada manusia biasa jadi hati nabi-nabi. Tengok. Pok bila cuci, pok naik grade lah dia. Pembedahan yang kedua malam Isra' Mi'raj, atas riwayat dua kali lah. Pembedahan kali kedua pada malam Isra' Mi'raj, dibedah dan dibersih lagi kali kedua. Tujuannya apa? Untuk mengubah hati nabi-nabi hak bersih dah jadi hati malaikat. Berubah pula kali kedua. Tu dia. Di sinilah dengan perbuatan Jibril cuci bedah dada Nabi, cuci ni ibarat isyarat penting sangat anggota terpenting kita ni dia bersih, dia cucikan akan dia. Tu dia. Kerana bila kita betul-betul cuci sungguh, terutama hati kita, sampai kepada hakikat bercuci, hasil maksud bercuci, sempurna proses penyucian, naik ma'ani, yakni diri kita, nilai dalaman kita.
akan naik ego, meningkat kerohanian kita, meningkat. Kerana inilah lepas Jibril cuci hati Nabi, bedah dada Nabi, cuci hati Nabi, sudah bersih, solirah, sejenis jerilah, Jibril ambil bote daripada mah, bawa siap-siap daripada syurga, penuh dengan iman, hikmah, yakin. Tuai gelong 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 gelong. Nak koyak kata barang iman ni barang hasil dengan amal, hikmah ilmu barang hasil dengan belajar, yakin zuhud hasil dengan mujahadah. Tapi bila hati bersih, tak melalui proses-proses itu semua, direct geluk masuk kakak itu semua. Pasal apa? Hati telah sempurna bersih. Sebab itulah usaha atas hati ni, oi mustahak sangat. Mustahak sangat nak cuci hati ni. Nak cuci hati ni. Jadi cuci tubuh badan daripada najis, kotoran najis, cuci dengan air. Cuci hadap besar, hadap kecil, cuci dengan wuduk. Cuci hati kita daripada sifat kebidatangan dengan ilmu tasawuf. Cuci anggota kita daripada maksiat dan bersih daripada dosa dengan istighfar. Cuci ruh kita daripada kelalaian yang lain daripada Allah. Semata-mata dia ingat, semata-mata dia fikir, semata-mata dia rindu, semata-mata dia takut, semata-mata dia bimbang, Allah Azza wa Jalla. Cuci ruh. Oh, bila cuci 5 tapai tadi tak ada gapo. Hikmah, rahmat, yakin, sepauja turun pada hati dia. Ni setengah daripada maksud ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, yakni cuci hatimu tu betul-betul. Wa yu'allimukumullah, nescaya hatimu akan dicuah ilmu oleh Allah Ta'ala secara direct. Inilah pentingnya usaha penyucian ke atas hati ni. Kita ni kadang-kadang tak ambil sungguh bab ni. Duk alik cuci muka orang tino, cuci ngalak tu ngalak ni, dengan bedok tu dengan bedok ni, dengan makeup tu dengan makeup ni, dengan macam-macam alat cuci luaran. Tak kan ni hak manusia boleh tentu lagi tatak kita, tapi muka dalam tak rajin, nak bolok, nak lecu, nak cuci, nak gilak kerana tempat tatak Allah Ta'ala. Pelik sungguh, 1000 kali pelik. Kita kena usaha ke atas hati kita ni dah. Salah satu daripada proses nak menyuci hati, kita kena belajar ilmu tasawuf. Kalau tak belajar ilmu tasawuf, berasa juru sama kita, berasa soleh sama, berasa betul sama, berasa aku ni ahli syurga sama. Kalau dah kita belajar ilmu tasawuf, nampak dah lah sepak situ, sepak sini, salah situ, salah sini. Ketahui olehmu bahawasanya jahil itu lawanan makrifat. Jahil satu nama, makrifat satu nama. Jahil ibarat daripada kosong hati daripada pengetahuan. Makrifat ibarat daripada penuh hati dengan pengenalan. Dua-dua tu ialah saling berlawan-lawan. Dan sebesar-besar jahil, dengar, bila sebut kata jahil, pakak tafsir belaka, kata ulama, memadailah kejinya nama jahil itu dengan bila sebut jahil, pakak tafsir belaka. Kalau kata mujahil, pakak marah belaka. Dan memadailah alim itu kelebihan dan mulia dia bila sebut kata alim, suka belaka. Kita bila sebut kata jahil, marah, murih, beci, tapi ngaji malah. Ngaji malah. Itu dia. Jahil itu berlawanan dengan makrifat, dan sebesar-besar jahil itu
yang jahil di dalam dirinya yang dijadikan Allah Ta'ala akan mengetahui dirinya itu mengetahui kepada Tuhannya. Sebesar-besar jahil, jahil apa tahu? Sebesar-besar jahil ialah orang yang jahil tentang diri dia. Kerana bila jahil tentang diri dia, maka jahillah tentang pencipta dia. Bila jahil diri dia, maka dia sendiri tak kenal Tuhan. Bila tak kenal diri dia, maka tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Kerana orang yang kenal Allah, yang kenal Tuhan diri, nescaya akan membawa kepada kenal Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali diri dia, nescaya dia akan mengenalilah Tuhan dia. Kerana diri kita ini adalah jalan untuk mengenali Tuhan kita. Bila kita kenal hakikat kita lagu mana, sifat kita lagu mana, maka lawan bagi sifat kita itulah sifat Tuhan. Itu dia. Sebab itulah orang yang lupa diri, tak mengenal dirinya, ia dikategorikan sebesar-besar jahil. Kerana lazimnya orang yang tak mengenal diri, dia secaya dia tak akan mengenal Allah Azza wa Jal. Kerana paparan Allah, cerminan Allah, mazhar Allah, kezahiran Allah adalah pada diri kita, bukan pada yang lain. Itu dia, pada yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri tu, hei manusia, bapamu tak fikir tilik? Bapamu tak fikir tilik? Kerana alam-alam ini makna dia alamat kepada, menunjuk kepada Allah Ta'ala. Kita fikir kepada alam, membawa kepada kita kenal Allah Ta'ala. Maka sedekat-dekat alam dengan kita, kitalah. Sedekat-dekat alam dengan kita adalah kita, bukan benda lain. Sebab itulah orang yang jahil dengan diri dia sendiri, orang yang tak kenal diri dia sendiri, sebesar-besar jahil. Kerana ini membawa dia tak kenal juga kepada pencipta dia, Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa mengetahui, yakni mengenal akan dirinya, hakikat diri dia, maka mengetahui akan Tuhannya, jalannya itu membawa terbukanya mengetahui akan Tuhannya. Itu dia. Dengan sendiri membawa kepada kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Lagu mana kenal diri membawa kepada kenal Tuhan? Mudah jelah. Kita kenal diri kita ni dicipta makhluk nama dia, maka menunjukkan bahawa ada pencipta, Khalik nama dia. Kita kenal diri kita ni bersepakat dengan sifat lemah. Lemahlah sejati sifat kita. Ketahuilah bahawa kuat dan kudrat itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Kita kenal diri kita ni baru jadi, maka membawa kepada kita kenal yang menjadi itu qidam, sedia. Kita kenal diri kita ni binasa, pano. Ia akan membawa kepada kita tahulah pencipta kita itu adalah baqa. Dengan sendiri, dengan sendiri kita sendiri dipakai dengan sifat ma'ani yang 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Cumanya sifat kita bersepakai dengan anggota. Kenalah bahawa pencipta kita pun bersifat dengan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Cumanya dia bersifat, bukan anggota. Sebab itulah bila kita kenal diri kita, membawa kita kenal Tuhan kita. Kerana bahawa kita adalah peta bagi Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sebesar-besar jahil orang yang tak kenal diri dia, membawa dia jahil kepada pencipta dia. Maka barang siapa mengetahui akan Tuhannya,
maka diserahkannya segala pekerjaan kepada Tuhannya. Bila dia kenal Tuhan, kurang daripada yang mengenal diri dia, maka nescaya dia akan serah segala pekerjaan kepada Tuhan dia. Dia tidak akan pergi mana-mana dalam takbir Allah. Dia tidak akan ada menentang dalam ketetapan Allah. Dia tidak ragu-ragu lagi dengan rezeki yang dia telah dijamin oleh Allah. Dia tidak syak lagi bahawasanya keselamatan dijaga oleh Allah. Itu kesan daripada dia kenal Tuhan, menjadikan dia orang yang patuh dan berserah kepada Allah. Itu dia. Maka barang siapa menyerahkan pekerjaannya, yakni urusannya, kepadanya Allah, nescaya sejahtera ia, selamat dan beruntung. Beruntung tu tu dia. Ya kita jawi patoni ke. Kena pitah dengan bahasa kita gatek leh. Kalau kita beruntung, bertuah ia. Orang yang betul berserah kepada Allah Ta'ala ni kan beruntung. Orang yang tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah. Kita nak royak ke suruh tawakal pada Allah ni, boleh kata belaka, mulut boleh ucap belaka, orang boleh pesan, boleh royak belaka, tapi nak jadi hati yang bertawakal kepada Allah ni bukan seni. Bukan seni. Kerana sudah menjadi tabiat kita ni, suka sangat bergantung kepada benda nampak selalu. Bergantung kepada usaha diri, bergantung kepada benda, bergantung kepada orang, bergantung kepada daya kita. Cenderung dengan sendiri kepada benda-benda begitu, benda-benda zahir. Sedangkan Allah Ta'ala ini, dia sebalik benda zahir, dia ghaib. Bagaimana hati boleh bertambatan dengan benda ghaib? Buang segala yang zahir. Sebab itulah tawakal kepada Allah Ta'ala ini bukan semudah seperti yang kita ucap. Nak jadi tawakal pada Allah, itu dia. Kerana dia adalah merupakan sebaik-baik kedudukan dan sifat yang terpuji dan akhlak Nabi-Nabi. Tawakal pada Allah. Sebab tu Tuhan sebut wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukup. Hasbuhu, maka cukup. Jamin itu. Maknanya kalau dia lemah, dia akan jadi orang yang paling kuat. Kalau dia miskin, dia akan jadi orang terkaya. Kalau dia dalam keadaan takut, dia akan rasa aman. Kalau walaupun dia sorang, hakikat dia berteman. Kalau dia berasa dia tu kesunyian, hakikatnya dia ada seseorang yang menemani dia. Itu maksud tawakal. Itu maksud fahu hasbuh. Itu dia. Tapi tawakal lagu mana? Kena tawakal sungguh. Tak apa orang kata tawakal burung. Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, seperti hadis Nabi, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa taruhu bitana. Jikalau mereka itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah Ta'ala mendatangkan rezeki kepada dia dari bab rezeki. Dengan tak diduga-duga, dengan kata terkaya daripada usaha, seperti mana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada burung. Kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Sebab itulah kalau kita buat tawakal ni kan, kalau tak sapa kepada hakikat tawakal burung, tak sepenuh lagi. Cari tawakal burung lagu mana? Pergi belajar dengan burung. Dia belajar dengan burung. Cari burung, belajar tawakal daripada dia.
Nabi isyarat. Itulah orang panggil tawakal burung, tawakal burung, tawakal burung. Pergi cari burung tu, belajar tawakal daripada dia. Kita akan jumpa kepada hakikat tawakal. Sebab tu burung kalau kita tengok dengan kederak dia musim PKP, ya bebas. Misalnya burung dia misal dia bebas. Dia gapo ada jaminannya pada burung. Ada ladai kemur ke, ladai kapal sawit ke, ada kebun ke, ada padi sebedai ke, ada gudang, ada kedai ke. Tak ada jaminan pun. Pak gapo kederak dia, tangan kaki dia tu. Pegang gini ngepih patah. Gapo jaminan burung? Saya dia tu hanyalah kenging je. Dan gapo jaminan yang ada pada burung? Paruh dua keping. Nak kat mana? Tapi burung tidak berpegang dengan benda-benda tu semua. Dengan sayap dia, dengan paruh dia, dengan kaki dia, dengan kadak, burung berpegang dengan Allah. Sempurna tawakal dia sehingga kaya tidur jenera molek kerong burung. Bukan kata gelisah, sudah esok aku nak cari makan mana. Jenera molek tenang dia jenera. Dia duduk bertenggak dengan hak galak, tak ada rusing resah. Tawakal burung. Bahawa herannya boleh pegang anak. Beranak ciuk. Bak limau neko. Dia jaga sampai besar pulak. Bertitih waris pulak. Celek mata, cerah tarik, terbang. Tak rajin balik saja. Tak rajin balik saja. Ni Tuhan menzahirkan kesempurnaan tawakal. Belajarlah daripada seekor burung. Ni orang panggil tawakal burung. Kita ni gak tidak malam ada usi sadar aku duduk bila kipas. Sudahlah ke mana lah, aku nak bayar kau tu esok, nak bayar kau ni esok. Sudah begitulah. Nak tidur tak jadi kau. Itu dia. Kenapa tidak ada tawakal? Itu sebahagian daripada dengan sebab kita lemah kita. Tidak ada makrifat kita dengan Allah Ta'ala. Itu setengah sebab menjadikan lemahnya tawakal kita. Itu dia. Dan barang siapa kasih ia akan menzahirkan sesuatu dalam segala halnya yang lain daripada yang telah menzahirkan Allah Ta'ala di dalamnya, maka adalah demikian itu menunjukkan atas kesudah-sudahan jahilnya yang teramat sangat. Itu dia. Yakni kalau kita setengah daripada tanda kejahilan kita ialah bila kita suka menzahirkan sesuatu yang lain daripada sesuatu yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan tak kita dengan rupa ni, kita cari dengan rupa lain. Tuhan hawi hijau dengan hijau ni, kita cari dengan hijau lain. Tuhan hawi kita dengan bergantung dengan sebab lagu ni, kita buat ubah sebab lain. Tuhan kita buat kita kelik ni kelah lagu ni, kita ada usaha nak cari kelah lain. Itu maksud orang yang kasih menzahirkan sesuatu dalam segala halnya yang lain daripada yang telah menzahirkan Allah Ta'ala akan dia dalamnya, maka adalah demikian itu menunjukkan atas kesudahan jahilnya, yakni sehabis-habis jahil. Sebab itulah kita jangan lewat takdir Allah Ta'ala atas kita. Gapo Tuhan takdir dalam bab hijau, katalah misalnya bab hijau lah, kita tak usah buah lebat lain. Hijau kita ni gaji tak ada belah mana. Bo cukup makan, bayar surat, bayar kau tu, bayar kau ni cukup. Tapi semaya jemaah boleh, mengaji nadah boleh, masalah tak ada. Apa lagi? Belajar boleh, baca Quran boleh, berzikir boleh, duduk dengan orang tua boleh, dekat keluarga boleh.
berkenalan dengan boleh. Banyak aktiviti ibadat yang kita boleh buat dalam suasana begitu. Faham tu? Ini menunjukkan bahawa hijab tu sendiri Allah suruh dah kekal dengan hijab tu. Redalah, turutlah, sabarlah. Jangan kita mengubah lagu mana? Tak rak kaji 1000 tak rak fikir nak lebih. Nak fikir lebih, nak cari pak lebih, cari sumber lebih. Akhir sekali kita pun mengubah drastik, pindah ke Kuala Lumpur. Dah pindah sana tu gak dah kerja tempat berat sikit gak. Tak tahu jemaah mana masjid, mana mengaji, mana belajar, mana bersahabat, mana ziarah, mana. Habis gaib. Maknanya kita telah mengubah sesuatu yang Tuhan tidak suruh kita mengubah. Kerana Allah menghendaki kita baik segi ibadat. Kita duk fikir lebih sudut hijau. Ini orang panggil orang yang mana atas ketetapan Allah. Tafsir ni lagu ni. Tafsir lagu ni. Itu maksud kata pengarang. Itu maksud dia. Inilah orang paling kata pengarang, inilah orang yang paling jahil. Paling jahil. Jangan sebab itulah kita kan bak hijau ni kan. Jangan fikir banyak sikit. Fikir sudut-sudut lain kata. Kalau hijau kita ni tak banyak mana tapi cukup. Tak banyak mana tapi berkat. Tak banyak mana tapi tak penat. Tak banyak mana tapi dekat. Tak jauh. Dalam hati kita boleh buat aktiviti ibadat lain. Kekalkanlah dalam posisi itu. Kerana Allah dah menghendaki kamu begitu. Dan Allah redha dah dengan benda lagu tu. Jangan dengan sebab tak cukup kita mengubah ketetapan Allah Ta'ala ni. Plan lagu lain. Sudah punah jani habis. Inilah kata pengarang sejahil-jahil manusia lagu ni. Tu dia, jaga-jaga. Sebab tu kita ni kan bak hijau ni Bama kata tak ni lah, jangan tengok di hijau tu semata-mata temoh nak kau lebih sampai hilang kita benda-benda lain. Kita kena ambil kira kata pergi tempat orang lebih, tempat orang pun apa erti kalau misalnya hilang benda-benda tu semua. Sikit tempat kita pun tempat kita. Kata orang apa? Ujian apa? Ujian mah negeri orang, ujian batu negeri sendiri. Mana baik? Mana baik? Tak kan ni? Baik orang kata lah ni baik ujian mah lah. Dia kata apa tu baik ujian mah. Ujian mah ni tempat orang. Tempat orang. Yang baik tempat kita lah. Di sinilah ukuran kebaikan rezeki ni bukan pada nilai tapi tempat tu. Nampak ni? Nampak? Ukuran baik rezeki ni bukan pada nilai je benda, tapi diukur pada tempat tu. Tapi kalau boleh tempat sendiri, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Tu dia. Berjumpa dalam kitab ni diriwayat oleh hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. 4 perkara tanda bertuah seseorang. Pertama, isteri soleh, taat. Yang kedua, saing yang menasihati kita. 2. Yang ketiga, anak-anak yang menyejuk mata hati kita. Yang keempat, rezeki didapati di tempat dia sendiri. Dia masuk salah satu daripada tanda bertuah seseorang. Rezeki didapati di tempat dia sendiri, di kampung dia sendiri. Tanda bertuah. Tu dia. Betul lah kata orang tua tu, ujian mah di negeri orang, ujian batu di negeri sendiri. Pepatah ni isyarat kepada bahawa rezeki ni sebenar, kebaikan dia, beruntung dia, tuah dia bukan pada nilai rezeki tu, tetapi tempat kita dapat rezeki tu. Tu sebenar baru dikatakan rezeki beruntung. Tu dia. Jala sungguh. Dan terdinding, bukan sekadar orang lagu tu jahil,
dan terdinding kerana bahawasanya jikalau ada ia tahu tu nescaya tiada baginya iradat dan tiada kasih ia kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Kalau dia betul-betul tahu, nescaya tidak akan tubik lagi dah nak gitu nak gini, iradat ni, keinginan ni selain daripada Allah Ta'ala. Serah iradat dia kepada iradat Allah Ta'ala, tenangkan diri dia dalam iradat Allah Ta'ala. Jangan kita pergi mana-mana atas takbir Allah. Kerana bahawasanya orang yang tahu itu putuslah iradatnya, yakni orang yang telah mengenali Allah Ta'ala terputus iradatnya di dalam melihat iradat Allah Ta'ala, yakni ya akur, ya tunduk, ya pasrah di dalam iradat Allah Ta'ala tadi dia. Itu dia. Dan gugurlah ikhtiarnya, bukan gimana-mana gubah sepubah tadi, serta Tuhannya, serta takdir Tuhan yang menghendaki begitu. Sebab tu kita kena faham apa yang kita alami dalam kehidupan kita sebenarnya percaturan Allah Ta'ala juga ke atas kita yang perlu kita fahami cara ilmu. Gagal memahami percaturan Allah Ta'ala ni menjadikan kita bertindak salah. Yang tersangka pada kita itu adalah baik, kerana gagal kita memahami percaturan Allah Ta'ala atas kita, kerana kita tak belajar. Dan kerana inilah telah mengisyaratkan muallifu, iaitu pengarang, dan kata Syekh radhiyallahu anhu, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fih. Itu dia, yakni tiada jua meninggalkan daripada bebal akan sesuatu, yakni tidak meninggalkan daripada jahil ni sesuatu yang paling berat. Dikatakan jahil yang sangat-sangat jahil. Siapa dia? Man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fih, iaitu orang yang berkehendak mengadakan sesuatu pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah Ta'ala akan dia di dalamnya. Inilah seberat-berat akibat seteruk-teruk kesan daripada jahil, mereka yang ingin mengubah ataupun menzahirkan di dalam waktu yang lain daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki atas kita. Inilah kesan daripada seberat-berat jahil. Sebab itulah kita dengan Tuhan ni jangan lawat arus. Gitulah mudah-mudahnya jangan kita lawat arus. Gapo Tuhan bui atas kita turut tu dulu. Sehingga sampai ke suatu tahap bila Tuhan menghendaki kita merubah, maka dia akan ubah dengan sendiri. Dia akan ubah dengan sendiri. Yakni apabila mendirikan Allah Ta'ala akan hamba itu, yakni apabila Allah Ta'ala meletak, menjatuh akan hamba itu di dalam suatu hal, yakni satu keadaan itu sekiranya daripada segala ahwal, daripada segala keadaan-keadaan yang tiada mencela akan dia syarak, sekira-kiranya tak ada benda cela pada syarak, maka hendaklah ia melazimkan dia, yakni dia redha, dia terima, dia pasrah, dan akan membaiki adabnya, bahkan beradab dengan Allah Ta'ala, kerana Allah menyukakan dengan keadaan begitu. Di dalam mengekalkan akad dia, yakni mengekalkan redha, mengekalkan qada Allah Ta'ala atas kita tu, dan redha dengan dia, dan kita telah terima. Jangan dia kita mana-mana lagi ubah kita poteng, dan hendaklah ia muraqabah akan Allah Ta'ala. Maka jadikan suasana itu jadi satu tempat medan untuk dia mengenali Allah pula, mendekati Allah Ta'ala pula, dalam memelihara akan segala adabnya dan muafakat kehendak Allah Ta'ala di dalam yang demikian itu setengah daripada muraqabah hati. Kita lagi setuju, kita lagi redha, kita lagi rela apa yang Allah Ta'ala menghendaki atas diri kita, itu setengah daripada muraqabah hati dengan Allah Ta'ala. Muraqabah dah tu, redha, pasrah, terima. Muraqabah dah tu, seperti muraqabah badan dengan semaya, dengan zikir dan seumpamanya. Rupa muraqabah dah tu.
dan memelihara akan segala adabnya dan muafakat kehendak Allah Ta'ala di dalam demikian itu hingga ke satu tahap memindahkan Allah Ta'ala akan dia daripada ahwalnya itu sehingga Allah Ta'ala ubah kepada keadaan lain, baru turut berubah. Tu dia adik. Hikam ini isyarat kepada kita ni Kak, supaya apa saja ketetapan yang berlaku atas kita hakikatnya perancangan Tuhan. Jangan kita melawat arus, turut dulu. Yang ni bila nampak pada syaraknya kita tu molek baik, tak ada benda celak, turut dulu dan sabar dengan benda lagu tu, redha dan pasrah dengan kehendak Allah Ta'ala yang tetap gitu menunjukkan Tuhan kehendak kita tu begitu. Maka dalam kita redha, dengan kita pasrah dengan keadaan itu, setengah daripada muraqabah hati dengan Allah Ta'ala dah jadi dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga sampai ke keadaan yang Allah Ta'ala mengubah dengan keadaan lain, baru kita turut dengan sendiri. Itu setengah daripada jaga adab dengan Allah Azza wa Jal. Dan kata Abu Uthman radhiyallahu anhu, sekat tu lebih, semoga dengan apa yang sama-sama kita dengar dan kita faham, sama-sama lah nasihat diri sendiri, bagaimana nak menjadi kita ni orang yang bertakwa kepada Allah. Tak kan ni mendekati Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Semoga Allah Ta'ala manfaat dan berkati kita. Akhir kalam aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahumma fa'na bima sami'na wa fa'na bima 'allamtana, ihdina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.